Okay, dah streaming live ni. So, dah live ke apa ni? Dah live dah. Kau kena pergi dekat my 2 cents, bagi link dia dekat WhatsApp ke. Oh tak apa, kita orang lah patut pergi. Memangnya. Korang lah kena share. Aku kena ni, kena Zook. Kena Zuckerberg. Kau kena zoom. What do you... Oh, ada. Aku tak ni stop share. Kenapa kau top share pula? Yelah, stop sharing aku punya share screen. Oh, okay. Dah ready lah? Dah start dah pun ni. Kejap, apa ni? Alamak, macam mana aku nak share ke aku? Bongok lah. Banyak sangat no. More option, share to a group, share to a page. Macam. Okay, so sekejap aku share. Anyway, recording ni dia akan aku yang record lah kan? Basically aku dah start record juga kat aku, just in case. Alright. So tak apalah, aku ada recording dia. Sebab aku akan guna juga semua. Maknanya ni recording ni kau akan ada jugalah. Yes. Oh, dah ada orang share. Cool tu. Okay. So, right, I think we are live now. Memang live dah pun lah. Ya, Assalamualaikum dan selamat malam semua. So, hari ni hari yang sangat horror malam ni lah. Tahu horror apa lah. Kita orang started 9.30 patutnya nak mulakan sesi berborak-borak malam ni. Sembang santai malam ni. Tetapi disebabkan masing-masing orang kata tak adalah buta, mungkin rabun IT kot. Rabun IT dan tak ada technical support basically kita orang buat benda ni. So semua pun macam apa benda nak buat ni apa benda ni dengan internet tak apa lagi benda, so memang lambat lah. And we spend like 45 minutes untuk selesaikan buat live kat Facebook je. So dengan benda tu, kalau ada siapa yang macam berminat nak join team kita orang for technical support or for orang kata designs ke dan lain-lain, feel free untuk contact antara kita orang tiga lah dekat sini. So isu malam ni sebenarnya kita nak bincang pasal bertukar pendapat dan perkongsian sebenarnya ialah tentang lockdown 2.0. Ada tanda soal kat situ. Maksudnya macam adakah kita sedang berhadapan dengan satu kemungkinan satu lagi MCO ataupun PKP, total lockdown dalam masa terdekat. Dan hari ni saya punya view lain sikit sebab saya bukan on mobile, saya on laptop. So sebab saya nak tengok sebab sepanjang dah 3 kali kami bersiaran, saya rasa kami kurang interact ataupun berinteraksi dengan soalan daripada ruangan komen kat situ. So hopefully malam ni kalau ada komen bolehlah kita berinteraksi sikit sebab saya rasa ada two-way communication ni better untuk kita berkongsi rasa kat sini lah. Tapi malam ni tak ada jemputan khas. Tak ada. Mungkin esok ataupun lusa kita try bawa untuk isu-isu semasa. Okay, so antara kita tiga, Nami dengan Khalid, siapa nak kickstart untuk lockdown 2.0 ni? Nami, kau start dulu. Sebab kau boleh cerita pasal kau balik kampung, cerita kat keluar. Basically aku dekat sini. Apa ni orang tak kena lockdown nak kena cerita pasal lockdown? Aku tak kena lockdown. Basically aku boleh je naik motor tak pakai helmet dan tenang-tenang saja kat kampung ni. Masih kes di Keluang masih kosong. Johor basically yang kena teruk ialah kat JB.
JB kes naik lah, tapi dekat Keluang masih kes kosong. So basically kita orang free COVID for a while lah, free cases lah. However, sejak pengumuman PKP 2.0, PKPB dekat KL, Selangor dan wilayah Putrajaya, banyak juga kereta plate V dan kereta plate W balik ke Keluang, dan ini sebenarnya agak merisaukan juga aku sebagai orang Johor kan. So kita orang kalau boleh tak nak ada kes kat sini kan. Jadi aku tengok sebenarnya dia dekat Selangor dah berapa kes lah? 100 hari ni new case dalam 100 berapa? 62 aku baru baca ni. Wow. Aku rasa nombor-nombor macam ni macam masa mula-mula dulu kan, dia dah kembali ke macam tu, dan aku rasa scary lah. Sabah agak scary lah. 600 lebih aku tengok tadi. Macam wish. Selangor 116, Sabah 535, total 651 hari ni satu Malaysia. 651. So agak scary lah angka dekat Sabah especially. Tapi yang aku risaukan ialah super spreader dari KL, wilayah Sultan dan Selangor yang hari tu sempat balik ke kampung masing-masing dan merebak. Sayang. Dan dekat kampung aku tu banyak juga kereta plate nombor VW, nombor plate KL dengan nombor plate Selangor banyak juga. Balik ke Johor, aku tak tahu tempat lain lah, tapi kat kampung aku ni banyak juga. Jadi hopefully tak ada kes lah dekat Keluang. Okay. Kausa kata kalau kau dia kata kau patut live dari court futsal baru orang Lembah Kelang marah tengok dia. So kita kat sini apa pun tak boleh buat kan. Aku dekat Shah Alam, aku actually tak berani keluar sebab aku duduk dengan bapa aku yang berumur kan. So aku malas, aku tak nak ambil risiko apa-apa lah kan. The last thing you want to do bawa balik penyakit. Ini bawa balik penyakit ni betul-betul sedih. So aku pun tak berani kan. So aku pun tak berani nak pergi, setakat ni tak jumpa roadblock pun. Aku pergi jalan-jalan around my area, daripada Shah Alam pergi ke Kampung Melayu Subang, pergi ke area Shah Alam, semua okey. Tapi aku tak lalu roadblock langsung pun. And I don't intend to try out lah. So far kalau dia kata dekat adalah dapat listing kat mana roadblock tu, tapi aku tak berminat nak tahu lebih lanjut. Aku tak ada keperluan lagi nak lepas ke belah sana lagi lah. Hopefully tak ada. Tapi aku terfikir juga sebagai seorang freelancer kan, aku buat freelance. Kadang-kadang aku nak pergi jumpa meeting dekat tempat orang lain, aku dah tak ada surat lah sebab ada employer. Sebab tak ada employer. So benda ni untuk orang freelancers agak, bagi aku rasa agak rumit sikit lah sebab kau tak ada surat. Siapa yang nak buat surat? Aku buat surat sendiri. Kalau betul lah juga macam aku terfikir juga macam freelancers kan. Tapi yang tu kena ambil polis jugalah kan. Sebab aku rasa kalau ikutkan kefahaman, even kadang-kadang kalau kita ada surat daripada majikan pun, kalau tak dapat surat pelepasan daripada PDRM pun ada kebarangkalian tak lepas. Itu susah dia juga kan kalau benda ni, and dia punya strictness tu kadang-kadang aku boleh lepas. Kadang-kadang kalau ikut PKP dulu, aku kadang-kadang hari ni boleh lepas, besok tak boleh lepas kalau brother lain kan. So itu atas dasar sebenarnya bukannya bias, tapi dia tak konsisten kan. Dia ikut consideration at that time. Aku faham lah juga kan, kita tak boleh nak strict sangat. Tapi bila macam tu aku tak sure kalau aku nak buat bisnes. Kadang-kadang aku nak pergi, okay, for example aku punya job kadang-kadang ambil gambar Instagram of people in KL, orang bagi macam tu je, tak ada. Aku pergi ambil gambar dekat orang kat KL, lepas tu aku kena pergi ambil. So aku tak ada letter or anything yang solid daripada ni nak tunjukkan okay aku kena. So depends juga, and especially kalau okay lah, aku rasa benda ni agak tak adil sebab okay, kalau orang meniaga biasalah kan, orang yang delivery, orang yang bukan kerja dalam keadaan office.
yang tak ada surat menyurat. Faham tak? Orang yang berdagang, orang yang pergi beli breakfast kat tempat lain, lepas tu nak kena hantar dekat sini untuk buat berniaga. Jadi diorang ni tak ada surat. And dalam dunia yang tak ada surat ni, macam mana kau nak deal? And diorang ni yang paling terkesan. Orang yang paling terkesan ialah orang yang tak ada surat menyurat, orang yang tak ada benda ni. And aku tak tahu macam mana kita nak bantu orang yang actually paling terkesan ni, orang yang tak ada komunikasi. Diorang tak ada social media, tak ada apa nak menyuarakan pendapat dia orang. So orang yang paling, aku tadi pergi pasar malam lenggang gila, sedih. Sedih. So and aku fikir dia orang ni kat mana dia orang nak communicate, nak lontarkan idea, and keputusan yang dibuat ni tak melibatkan dia orang sebab keputusannya dibuat oleh orang yang hidup dalam dunia yang ke atas, bukan hidup dalam dunia ke bawah, without taking them into consideration. Tak ada siapa terfikir langsung untuk dia orang ni makcik ni apa kalau gerai ke, dia orang nak pergi beli macam mana. Dan Sebab orang lagi marah sebenarnya punca kenaikan kes dekat Selangor KL ni ialah datang daripada PRN Sabah yang datangnya memang daripada Lahad Datu Tuna. Aku suspek lah jangkit daripada parti dekat Filipina. Filipina memang memang itu start dia pun kat Sabah, start macam tu. The highest case in the highest COVID case dekat Asia Tenggara is right now is Philippines. So dia berjangkit dari situ ke Sabah, melalui Sabah, and then ada pula pilihan raya. And lepas tu ada pula orang kata kluster kayangan, kluster menteri, kluster ahli politik ni semua pergi berkempen dekat Sabah. And then balik penyakit tu ke Semenanjung, dan orang ramai kena lockdown, dan orang ramai rasa benda tu tak fair sebenarnya untuk rakyat. Dan hari ni aku baca tweet tweet Syed Saddiq semalam. Dia cakap, dia komen pasal kalaulah tak ada PRN Sabah, macam tu lah, sound like that lah. Walaupun dia pun terlibat dalam PRN Sabah, pergi Sabah juga, dia one of the people pergi Sabah juga kan. Tengok respon orang kat situ, semua cakap apa tau? Semua cakap, yang kau berkempen kat situ dah kenapa? Kan? Itu isu dia sekarang. Orang sekarang bukanlah marah dengan kerajaan Perikatan Nasional sebab marah. Aku terpaksa admit ramai marah sebenarnya. Poin aku ialah bukanlah dia marah Perikatan Nasional tu sebab dia tak boleh handle kes ni, tapi sebab puncanya ialah kerana berkempen tu. Itu isu dia. Dan isu paling penting aku rasa keluang perlu ada internet connection yang bagus, sebab kau punya suara putus-putus. Aku nampak clear, tapi aku dengar clear tau kat sini. Kau dengar clear? Aku dengar clear, serius. Alright. Aku tak tahu lah, lain kat sini aku baru hujan tempat aku ni, so line kalau putus-putus tu aku minta maaf lah. So kat sini punca je lah bila ada PKP kan, bila ada lockdown, ekonomi jatuh, ekonomi akan mati. So bila macam orang marah, kat situ punca ni bukan orang PE, punca ni daripada kluster kayangan ni. And aku tak nak kata punca, sebab kalau kita nak cari punca susah juga, kita akan still going back. Last punca dia daripada China, orang yang makan kelawar contohlah. So nak cari punca dia terlambat bagi aku. Okay, whatever is coming, we take precautions. But right now aku punya orang yang buat decision on lockdown ni, dia tak mengambil kira orang yang paling terkesan, satu. And orang yang buat decision juga is people yang dalam age group yang memang paling bahaya. Of course dia akan buat lockdown. Orang yang dalam age group 60 to 80 yang actually paling bahaya. Kalau aku yang buat decision, aku kena lockdown ni untuk selamatkan diri aku. So aku have doubts jugalah sama ada sekarang ni ramai pula komplain yang confused. Hari ni ada staff 10% of staff boleh balik, 10% of staff tak boleh balik. So macam mana? Ada orang tanya, kalau polis tu tanya kalau engkau punya 90% of staff ni dah hadir ke kerja ke, macam mana? So how do we, benda ni macam tak fikir habis aku rasa. Gym buka,
Taman aku sokong lah tak buka, tapi gym pula boleh pula buka kan. Gym yang memang aku rasa memang gym tak sepatutnya, sebab gym is kau tahu lah, kau guna peralatan situ, lompat-lompat mungkin lain. Kalau taman tu aku boleh faham, aku boleh buka. So dia pelaksanaan dia tak konsisten, nampak sangat macam tak ada WhatsApp group. Pada aku pula dalam mana-mana krisis the leaders must be seen and felt is with the rakyat. Yes. Maksudnya dia merasakan sama, orang nampak bersama-sama. Maknanya kepedihan tu dirasa. Yang menambah buat orang marah ialah kadang-kadang kita merasakan polisi-polisi ataupun peraturan-peraturan yang dibuat, orang atasan tak rasa. Sebab aku nampak komen-komen, scroll ke bawah apa benda semua kan. Kebanyakannya komen yang lebih kurang berbunyi, benda ni semua efek kita. Tapi engkau duduk atas, engkau sedap lah apa benda dan sebagainya. Benda ni bukan sangka-sangka saja ke dan sebagainya. Tapi sebab memang rakyat kebanyakan tak nampak di mana pemimpin merasai perkara yang sama. Let's take Selangor water crisis, this previous or currently ongoing ni. Kita ambil case Ustaz Abid Liu hantar 2 tanker air kan untuk bantu apa tu kan. Kan nampak orang kata daripada message dia, daripada apa yang ditulis kat Facebook dan sebagainya, dia berkongsi dan merasai keperitan orang di bawah. Kadang-kadang benda ni yang orang nak daripada seorang pemimpin, iaitu macam nampak dia merasa benda tu dengan rakyat. And kadang-kadang tak ada, tapi aku nampak adalah juga ada isu, apa orang kata, ada dibuat ada effort lah dibuat macam satu borang atas talian, borang online yang diminta pendapat rakyat. Pendapat rakyat sebab selalunya kita kata macam kau buat polisi tapi kau dengar tak apa orang kat bawah, orang yang merasa sendiri first hand polisi-polisi yang kau buat fikir ataupun rasa ataupun pendapat mereka. So aku nampak ada beberapa kementerian yang ada effort untuk buat macam bila ada apa-apa polisi baru nak dibuat, dia akan minta pandangan umum. But how far, to what stretch semua pandangan umum tu diambil kira dalam keputusan ataupun polisi yang dibuat lepas tu, we don't know. Benda tu kat situ. Tapi adalah rasa keterlibatan tu sikit lah. Aku rasa antara yang aku pernah terlibat ialah isi borang untuk apakah pendapat anda tentang hukuman sewajarnya untuk pemandu mabuk. Itu antara hot issue dulu kan. Sebelum taklah dulu sangat, baru-baru ni juga benda semua. So aku rasa ada kementerian buat untuk dengan menteri sendiri, Datuk Wee Ka Siong buat orang kata online punya aku selalu online punya borang pertanyaan untuk kita isi bagi kita bagi pandangan. So rakyat rasa keterlibatan. So macam PKP ni, macam kau cakap, macam bila kau pergi pasar malam, lengang apa benda semua kan, macam buat PKP ni, buat all these policies ni tak fikir ke orang bawah ke dan sebagainya. That to be fair to them, aku rasa, aku tak tahulah dia orang fikir ke tidak lah, tapi mesti ada sikit lah. Cumanya macam tak dirasai. Maksudnya macam first PKP dulu kita ada moratorium, kita ada pelbagai bantuan dan sebagainya. Lepas tu everyone absorb to orang hashtag kita jaga kita. Tapi masa tu memang kita rasa kita sama-sama tau. Kita jaga kita. Masa tu kita backup frontliners, kita backup our new Prime Minister. He was like a savior coming into the scene untuk apa orang kata stabilize the government and then bawa apa orang kata buat apa yang patut untuk kita di masa krisis ni. Tapi kenapa
apa yang buat floodgate tu pecah, apa yang buat benteng tu pecah yang sampai sekarang haywire. Dia dah tak ada Haywire gila. kita dah. Tak ada kita jaga kita benteng tu macam Nami cakap tadi, yang pecah tu ialah PRN Sabah. Basically dia dah ada start apa Nami? Khairuddin tu pun buat orang marah juga. Itu memang panas tu. Benda basic je. That was the floodgate lah. Basically empangan tu dibuka and then orang start maki benda semua sebab orang rasa tak ada apa orang kata pemimpin dah tak bersama kita. Sebab dalam krisis yang paling penting ialah kena ada rasa kebersamaan. Kena ada rasa kebersamaan, kena ada rasa apa orang kata tanggungjawab bersama dan sebagainya. Tapi bila benda tu tak ada, orang start marah lah. Dan bila orang start marah, contohlah kalau macam hari tu yang aku cakap pasal kita marah politicians pergi PRN kat Sabah, tak jaga kita, tapi bila kita ada lockdown, PKPB, Selangor dengan KL, semua ramai-ramai balik kampung. Dan orang akan cakap macam politician pun suka-suka dia nak balik kan. Kan? Follow orang kata kalau ni follow the leader lah kan. Yes. Kalau leader kita pun jalan macam tu lah apa benda semua. So dia dah ada trust deficit dekat situ. So bila nak gain balik trust tu dia susah. Trust is kalau tu politician, trust ni yang paling benda yang paling susah lah. I agree and aku rasa dalam PKP, dalam satu lockdown tu, what is most important, what made us survive, yang bagi kita cemerlang bila in the first PKP is semua orang was paying that everybody played their role. Kali kedua ni orang dah macam kau cakap orang dah lost trust. And PKP ni everybody have their role, bukan saja frontliner, every rakyat kena duduk kat rumah. Kalau kita tak dengar and kita lawan, kita naik juga infection tu, tak guna juga kalau tak dengar. Everybody has to play their role. Pemimpin main their role, rakyat main their role, frontliners play their role, nurses, doctors, delivery boy pun play their role. Semua orang ada role. But this one, PKP ni belum apa, orang dah fed up lah. Betul. Orang dah fed up. So macam mana kita nak play our role and dan perasaan can't be bothered ni, tak kisah apa pun dah makin kuat. Okey ni. Aku ada pendapat pasal yang play the role. Kenapa PKP 1 dengan yang PKPB kat Selangor ni, kenapa yang kedua ni dilihat macam kurang meyakinkan rakyat. Salah satunya sebab apa Jamali dah cakap tadi, trust deficit. Lagi satu, ni aku tak cakap aku ni aku tak percaya COVID ni tipu ke apa macam Den Ketapi cakap. Aku tak betul. Tapi ada yang berpendapat bahawa mereka melihat politician ni menunggang COVID. Memang memang, tapi kalau kau tengok dari segi worldwide, ada negara yang memang abuse COVID for their own, for their own sake of political position lah. Sebab apa yang macam contoh, kalau ni aku ambil contoh dekat US lah, sebab aku memang sangat cakna politik US sebab Trump punya penyokong tak trust, bukan tak trust COVID tu berlaku, tapi sebab Trump dah cakap dia nak tutup sepadan, tapi somehow Demokrat main tarik tali lah, jadi berebak kan. Jadi semua media Demokrat semua salahkan Trump. So dalam kes Malaysia, aku nampak ialah ada setengah pendapat bahawa yang ini sebenarnya COVID dekat PRN Sabah ni memang sengaja disebarkan untuk lockdown sekali lagi, dan aku tak tahu apa motif dia. Mungkin sebab ada percaturan dekat bahagian atas tu, mungkin sebab ada parti nak keluar parti, ada parti nak join geng sini, nak join geng sana. So aku tak ada orang berpendapat yang macam tu. Yes. And aku tak suka juga kalau kebebasan tu dia pegang macam ni tau. Bila dia orang kata, bila siapa tu Menteri Dalam Negeri dia cakap, kalau nak bebas korang kena buat macam ni. Come on. Kita orang memang bebas lah. You don't hold the keys to our freedom, man. You are just administrators, man. You don't hold the keys to our freedom. We would do it
if we have trust. Tu je. Okay, Namin, sorry, potong apa yang point. Aku bukanlah macam Din tetapi cakap yang kata COVID ni just a hoax. Kan? Aku tak macam tu. Aku still menyatakan bahawa COVID adalah penyakit yang berbahaya. It's just like we don't have a vaccine yet, so the alternative is to lock down. Tapi dari segi pendapat orang ramai, the first PKP mungkinlah sebab orang masih rasa mungkin yang sini baru di Perdana Menteri. So macam fine, give a chance. But after kes Takiri, and then kes PRN Sabah, and then ada pula geng nak lompat sana, geng lompat sini, dia jadi pucat kacil kat situ. So macam aku cakap lah, untuk menyelesaikan masalah ni dan untuk gain trust back, untuk aku, ini opinion yang aku rasa mungkin agak anti-demokratik lah, tapi jawapan aku ialah darurat lah, mageran lah, so that yang di Pertuan Agong hold the power and freeze the political freeze the parliamentary punya power, so that diorang macam maksud aku ialah diorang stop politicking, focus on COVID dah habis, lepas tu kau nak politik lah. Itu, tapi kalau aku cakap macam tu out loud, orang akan cakap aku ni, you already talked about it out loud lah, sebab we are live. We are live, but right now itulah. Tapi kalau aku cakap benda ni over and over again, orang akan anggap aku ni anti-demokratik. But itu yang sepatutnya berlaku untuk menyelesaikan masalah ni. Sebab kalau kau tengok negara-negara macam China, atau aku tak percaya nama China lah, tapi negara-negara lama ke autokratik macam Vietnam ataupun Thailand, diorang dapat kekang masalah tu kerana mereka, aku cakap first lah, memanglah kebebasan rakyat tu disekat lah demi COVID, but somehow benda tu kurangkan politicking untuk yes, ini point bagus. Krisis management tu dapat diselesaikan dengan mengurangkan politicking. Tapi aku tak tahulah, kalau aku cakap macam ni, orang akan cakap kita nak freedom. Macam kali dia apa-apa pun, if we go into that orang kata ke arah tu, sebenarnya dalam kita menyelesaikan satu iaitu masalah politik, tapi kita buka satu lagi pintu isu kepada pendukung demokrasi. And I'm not talking about pendukung demokrasi dalam negara saja. We have a lot of international NGOs out there about human rights and what not. Kita buka pintu seluas-luasnya untuk these people to come in untuk criticize the country and whatsoever, and then menambah kerja lah sebenarnya. Benda tu dekat situ. Kita boleh je buat take the orang kata jalan tengah je lah basically kat situ. Dia macam in any situation lah, basically macam kalau dekat sekarang pandemik COVID-19, semua orang memikirkan macam mana nak go about doing our work like normal, kan, benda tu kat sana. Kita semua, kalau dia ni engineer, dia rasa dia nak kerja macam biasa balik. Kalau kau ni kerja arkitek, kau nak rasa kerja macam biasa balik. Kau ni kerja kerani, kau rasa nak kerja macam tu balik, macam biasa balik. Sama jugalah orang politik ni, kerja dia politik, so dia nak politik macam biasa balik kat sana. Kalau tak ada kerja kat situ kan. That's the new normal. And macam aku cakap, reality is dalam politik, krisis ni lebih membuka ruang untuk kau berpolitik daripada menutup dia. Exactly. World War ke, apa orang kata, bencana alam ke apa benda. I'm not disagreeing with you Nani, tapi aku cuma cakap benda ni the reality. So aku cakap apa dia? Tak, bila kita kata PKP, aku tengok dia tak berapa very COVID-19 oriented. Kalau kau betul, aku tengok announcement from other countries. Aku honestly, bila dia orang buat PKP, dia orang spesifik. Okay, kalau kau berumur
every time kau ada announcement, kau patut ingatkan specific of the COVID-19. Kalau kau berumur and maybe 60 to 70 and above, duduk rumah please. Okay, jangan keluar. This has to be repeated. And kalau kau ada pre-conditions yang bahaya, for example, kau ada masalah jantung, kau ada ni, please stay at home because golongan ni yang lagi bahaya. So benda ni tak keluar. The correct announcement which is based on COVID-19 punya method of highest death, method of dia attack orang tua semua and orang yang ada pre-condition. Benda ni patut be reminded, and not only SOPs but also ni, and it's just announcing numbers. And orang kita pun numbers, but it's what drives those numbers yang is also important. Kalau kau nak pergi, jangan pergi area ni, yang pergi that is we didn't educate ourselves enough on this COVID-19 yang menyebabkan orang ada distrust. Kita tak share tentang orang yang ada COVID ni, what are the experiences. Kita tak share tentang keadaan di hospital macam mana. Jadi kalau benda ni lagi share, orang lagi percaya, the trust akan come up. But we keep on putting the same thing. Tiap hari apa ni, AG Isha makan cakap numbers, okay, kita dengar, kita menggelabah. Okay, then we go back. But we have to have more of that. Itu je ke? Is that all the information? Okay. Dia sebenarnya efek ala bisa tegal biasa. When you are too used to something, kau rasa benda tu biasa lah. And that is what new normal is all about. To be fair, vaksin kita nampak tak tahu bila. Aku rasa lama. Everything would be fine ataupun kita boleh travel macam biasa balik seluruhnya maybe menjelang 2022. Not even 2021. Vaksin apa benda kan. So everyone is trying to adapt to this new normal. Maksudnya with the virus still looming pun kita kena bergerak. So sebenarnya aku rasa ni sifat manusia jugalah, dan satu lagi ialah sifat manusia ni yang tak nak kalah. Sebab macam contoh, kalau aku duduk rumah je, aku je yang bersabar duduk rumah kan, tapi aku tengok aku punya competitor, ini kalau business lah, competitor aku keluar pergi meeting, aku tak dapat nak pergi meeting tu sebab aku abide kepada PKPB ke apa dan sebagainya, aku hold dulu. Tapi people are grabbing the chance. So aku akan secara tak langsung akan dipush untuk keluar juga. Dia macam mana pun benda ni dia macam mana, dia clockwork kot. Dia bergerak ah. Sebab kalau kau terpaksa keluar, kau akan keluar juga. Ya, kalau kau tak ada makanan kat rumah, aku keluar tak ada makanan, aku keluar. What's stopping me, man? Aku keluar cari makan kat luar. So sebenarnya susah nak dalam keadaan jadi, dan dalam keadaan kita yang sentiasa di tanah yang dilindungi ni, maksud aku daripada taufan ke, daripada gempa bumi ke dan sebagainya kan, kita punya mindset krisis tu aku rasa memang tak ada lah. Dia tak matang dan sebagainya. So krisis to us is like macam krisis tu apa kan? Dia tak pernah kita, especially us lah, mungkin zaman pendudukan Jepun dulu ke apa benda, mungkin atuk-atuk mak-mak kita punya zaman dia faham rasa krisis kan. Tapi kita yang generation yang ni macam lahir pun okey, besar kan. So we don't know what crisis is. Kita macam and the danger is aku tengok why orang kat US keluar protes, why kat Indonesia keluar protes, why dekat Thailand keluar protes, is the same. Diorang ditahan. And kau sabar. But once the floodgate is open, there is nothing stopping, and we shouldn't go to that level. That is the level yang dangerous level, yang kalau kau punya trust deficit dah, that we don't even trust you anymore. And if you don't take care of that trust deficit, kau kalah. And that is yang sedihnya, I'm sorry to say, yang free sekali. Tengah berfikir. Okey, macam internet aku. Okey. Hello? Dengar tak? Aku dengar kau. Okey. Macam pasal crisis mentality. Okey. Crisis mentality dekat negeri Johor ni, pada aku kita orang ada crisis mentality
dari sudut banjir. Okay, banjir, hello? Ya, ada. Okay, kau free sedikit. So banjir, dari sudut banjir kita orang memang dah prepare. Kalau macam hari tu hujan like 2-3 hari kita orang dah start, dah bilik gerakan dah semua dah start. Kampung aku ni memang kena banjir. Macam hari tu aku pernah share dekat Facebook, kat Twitter, orang terkejut tengok kampung aku banjir kan. So apa ni, dari segi COVID, inilah first time. So kita orang basically, aku tak tahulah macam mana KKM punya crisis management masa SARS ataupun masa H1N1 dulu, macam mana dia orang manage. Itu aku tak tahu. Banding dengan COVID ni. So benda tu kita kena discuss juga. Macam mana dia orang punya crisis management. Dan ada juga yang tanya, kenapa dulu kes H1N1 kita boleh relax Kenapa masa SARS dulu kita boleh relax Itu persoalan-persoalan yang ada juga orang tanya. Aku boleh jawab, sebab H1N1 and SARS dulu dia punya R0 tu kalau nak tak besar, dia kecil. Seorang boleh kena 2. Ini dah mental pak. Ini kau tengok R0 daripada Sabah ni almost 3. Kalau 4. Very scary, 4. R0 4 tu is like mental babe. Aku masuk ni and bila 4 hari ni 4, besok 16, 3 hari je kau dah jadi 400. Macam tu cepat dia punya benda tu. Is so big. So that is very different from H1N1, very different from SARS. Aku faham what KKM is doing is almost book by book what I would do kalau if I'm in charge, which is in line ini. Cuma aku rasa in terms of communication, in terms of convincing the people that this is a necessary step, tak cukup. Kalau kau pun ada doubt, orang lain pun ada doubt. Okay, kau. Dia bila kau cakap pasal KKM ni, aku teringat satu posting oleh Datuk Nur Hisham, our DG lah. Masa orang tengah bising-bising pasal PRN Sabah, kes naik dan sebagainya, Datuk Nur Hisham ada tulis satu status yang aku rasa bunyi dia agak sedih lah. Dia kata, ayat dia lebih kurang, do we want to cry over spilled milk or we want to do something? Kan? So basically kita faham lah kat situ apa maksud dia. Kan? Maksudnya what has happened lah. Dan kita pun tak ada kuasa ke atas benda tu. So sama ada kita nak marah dan apa orang kata, teruskan rebellious kita dengan macam ini bukan salah aku, kalau politician boleh buat hal macam ni, asal aku tak boleh kan. So kita rebel cara macam tu, then bumi hangus lah. Betul. Kat situ lah benda tu kan. So I would say macam for now our focus is to save the country, save the rakyat, save our country. Livelihoods, our livelihood, apa benda semua. But kalau betul-betul kita rakyat ni dah tak suka sangat dengan politik, itu yang bahaya dia. Yes. Kita nanti ada peluang. Every 5 years akan ada PRU dan sebagainya. Ni ada orang komen. You tak puas hati kat sana. But for now, kita fokus on recovery lagi sekali. Ni ada orang komen tanya. Ada orang komen dekat Facebook, dia tanya apa pandangan kalau ada pilihan raya Sarawak. Tengah kita duk gaduh ni, ada orang nak buat pilihan raya Sarawak ni. Pilihan raya Sarawak ada dengar. Pilihan raya Sarawak dia kalau tak silap 2021 memang akan ada pilihan raya Sarawak. Kalau ada yang daripada Sarawak ataupun yang tahu, tolong betulkan kalau salah. Tapi memang Sarawak punya pilihan raya negeri ialah 2021. Dan yang aku dengar, yang diterangkan kepada akulah, memang ada cerita pasal PRN Sarawak, pilihan raya Sarawak, tapi sebenarnya untuk 2021, bukan masa terdekat. Bukan masa terdekat, maknanya ikut time frame dia lah 2021 tu. Okey, itu yang pertama. So far untuk yang terdekat, macam tiba-tiba nak bubar ke, nak buat pilihan raya ke, itu aku tak ada dengar langsung. Tapi cumanya tentang PRN, pilihan raya, sebenarnya macam semua orang pun tahu, Singapura pun ada pilihan raya, New Zealand pun ada. Banyak negara dah yang buat pilihan raya masa COVID lah.
Tapi of course masa tu kita ni tengah menggila, so tak sesuai lah. Dan satu lagi ialah pilihan raya ni patutnya macam aku nak cakap, pandangan aku ialah kenapa negara lain boleh buat, sebab negara lain apa-apa pun the authority tertinggi masa buat pilihan raya tu ialah diorang punya majlis keselamatan lah. Aku tak tahu lah apa diorang punya nama dekat sana. Tapi basically ialah orang yang jabatan yang dipertanggungjawabkan untuk buat SOP keselamatan, kawalan dan keselamatan dan SOP untuk mengundi semua dalam musim wabak ni, ada dia punya badan, dan semua orang daripada yang berkempen ke, petugas ke, yang mengundi ke, semua kena ikut orang kata dia regulations tu. Tapi masa dekat PRN Sarawak, aku tengok video, aku rasa benda tu tak berlaku dengan berkumpul, berkempen apa benda dan sebagainya kan. Macam padahal aku tak tahu siapa yang suggest buat kempen online sahaja. Kan? I think that's not bad. Tapi sebab memang tengok kempen dekat Sabah tu macam tak ada boundaries langsung. Tak ada. Tak ada benda tu dekat sana. Macam mana orang tak marah dekat sana kan? Pasal benda tu. Tapi aku kalau bukan pasal PRN Sabah lah, to me PRU boleh buat sebab kalau kita betul-betul nak ambil semangat norma baharu ataupun resam baharu ni ataupun new norm ni, kita nak ambil betul-betul semangat dia, kita kena fikir kehidupan kita seluruhnya di dalam keadaan COVID-19 ni ada. So basically termasuklah PRU. So macam mana kita nak buat PRU kalau ada wabak COVID-19 ni? So adalah dia punya guidelines dan sebagainya. Kita boleh je tiru negara lain macam mana diorang buat, but it didn't happen benda tu kat sana. But for me, kalau kita boleh ikut benda tu, no issue. Tapi memandangkan politician dah dekat PRN Sabah tu, dia dah blew the chance. So any PRU or PRN next time orang akan terus cakap no lah, macam kau gila apa, tengah kes tinggi kan. So itulah. Tapi back to PRN Sarawak tu, if I'm not mistaken, is 2021. Okay. Dan kalau berlaku 2021 tu memang akan ramai orang kata ramailah, kalau diorang buat jugalah kempen di memang mengamuk ground lah, ramai mengamuk, ramai marah. Okay. Pendapat aku pula pasal pilihan raya dan COVID tak. Okay, macam Singapura dia memang buat online campaign. Dia tak buat umum dah macam dulu kan, kalau raya. Tapi dari sudut orang kata feel tak feel kalau campaign tak try pun. Kita kat Twitter kat ni orang menggila je main. Oh gila. Mungkin pada politician rasa tak ada feel lah kot nak, sebab lebih rasa lagi best kalau bercakap dengan crowd kan. Itu mungkin ego pada politician lah. Tapi pada aku pula, pilihan raya sebenarnya bukanlah isu pun, sebab kalau kau boleh adakan perlawanan bola sepak EPL, kalau kau boleh adakan Champions League, kau boleh adakan pilihan raya, tak ada masalah sebenarnya pada akulah. Sebab pilihan raya, okey, macam mana kau nak mengundi dengan SOP, mungkinlah jarak, mungkinlah kena mengundi pakai mail-in voting ke, maksudnya semua orang boleh vote pakai undi undi post ke, undi email ke, ataupun mungkin kau boleh gunakan cara undi berminggu-minggu ke. Kita ada banyak alternatif lain lah. Tak semestinya kena satu hari kena undi, satu hari tu juga kena undi kan. Ada banyak, mungkin ada banyak pelbagai cara. Mungkin ada orang akan ada dispute macam kau kalau buat undi seminggu ni, buat nanti kan orang tipu undi. Jadi trust dekat authority itu sebenarnya isu dia sebenarnya. Kalau kau tanya aku, kalau sebenarnya kalau rakyat trust dengan authority, aku tak ada masalah pun nak buat pilihan raya. Betul. Tapi bila
Kalau tak ada memang tak boleh buat apa pun, nak buat PKP pun tak boleh. Macam Jamali cakap, trust deficit. Bagi aku itulah isu dia sebenarnya. Sebenarnya apa, kalau kau tanya aku, tak ada masalah nak buat pilihan raya. Tak ada masalah. Kan? Sebab kita tengok banyak je negara yang mengadakan pilihan raya. Korea Selatan buat pilihan raya, Singapura buat pilihan raya, even New Zealand pun buat pilihan raya. Not problem. Amerika lagi 2 minggu nak pilihan raya. So Amerika aku tahu dia ada sistem ikut negeri kan. Dia ikut negeri berdasarkan negeri kan. Negeri tu undi macam mana. Macam ada negeri-negeri yang gunakan mail-in ballots, ada yang guna undi awal, macam-macam. Pendek cerita dia macam-macam cara lah boleh digunakan untuk proses undian tu berlaku. Yes. And we are a very politicized nation. Everything that we do is very highly political, and is the structure, and the people are also, which rakyat kita sendiri memang suka berpolitik tak habis-habis. Kau cakap benda politik ni daripada dulu sampai sekarang kau boleh sembang 3-4 hari. Tak ada orang yang tak minat. Memang that is our nature lah. So it's very important that kita kena ada sort of this trust ni. And we would like to understand, I think rakyat nak understand that our lives and our livelihood ni is put at that level. Bukannya benda yang, sebab it's everyday kot. Benda Khairuddin ni aku baca aku pun panas babe. Dia ni special sangat ke? So benda ni yang eroding, menghilangkan kita punya trust deficit. And this is honestly, what I'm saying is, this is dangerous. This is dangerous because once the trust has gone down, people don't listen to you. You're finished. Maybe even if you are in power, what can you do, man? If people don't want to listen, and that's what happened to Indonesia, Thailand. Na'udzubillah, I don't want to even to go there. Benda tu aku tak nak fikir. Kalau jadi pun aku tak nak keluar. But we have to realize there is a potential. Sebab I'm looking at social media. Kita tiga aku rasa is very social media savvy. And kau pun tak berani nak cakap lah, nak defend. Undefendable. Kalau boleh aku pun nak defend sebab aku nak semua orang go under the same ni. Tapi bila aku sendiri pun have doubts, and I don't think it's wise of me just to defend something without tanpa ada basis yang cukup, aku pun tak nak defend. And it shouldn't be defended. Benda yang macam ni shouldn't be defended. Tapi benda ni is playing every day. Aku pun tak tahu ini red herring ke, strategi apa ke, but it's failing. Whatever you are trying to do over there is failing the people, and it's going down. And it's aku macam sedih because I don't want to see it going down because potential dia bahaya. We have our two neighbours which are breaking up at the seams. Our two neighbours are uncontrollable. These are our two very friendly neighbours. So the spill over of the emotions tu ada. Kita ada kawan Thailand, kita ada kawan Indonesia. Aku terasa bila aku check dengan kawan Indonesia, rabak gila, Jakarta is going like a crazy shit. So risau dia ada juga. Kau ingat kita punya PKP ni ganas, PKP kat Jakarta lagi mental boy, tak boleh buka bisnes langsung. So we have to realise that. Okay. Let's take this last 10 minutes sebab aku rasa macam agak tense pula. With negativity cerita pasal PKP. Let's go on the positive side sikit. Okay, let's think about ataupun kita bagi cadangan kita tentang sebab rakyat jaga rakyat kan. Okay. So antara benda yang kita boleh buat untuk bantu rakan-rakan kita yang sama-sama menghadap PKP ni dengan kita. Aku boleh start dengan orang kata support lah orang-orang yang peniaga kecil-kecilan. Kalau kita nak membeli barang-barang basah ke apa benda ke, kita boleh ke pasar ataupun orang ni untuk membeli daripada diorang instead of mungkin pasar raya besar. Antara dia lah, kita tolong support. Ada apa-apa idea lain? Okay, tolong support bisnes kawan-kawan. Kita antara benda yang kita jarang buat ialah kita jarang share ataupun kongsikan kawan-kawan kita punya bisnes dekat Facebook. Nampak lalu share je lah. Aku rasa patut berhenti jual kek lah. Cukup lah, dah banyak sangat orang jual kek. Sorry lah. Aku rasa banyak gila je. Aku ada kawan berhenti jual kek. Ada je orang jual kek.
Aku macam, Kau aku ada Sangat. semua orang nak beli kek. Aku macam, kau niaga kek, kau Ya. niaga kek, kau niaga kek. Jadi ke? Siapa yang makan? Aku honestly aku memang tak order kek kot. Ramai orang order. Ada Okay, kalau ramai okey lah. Order Cubalah variety sikit kan. Okay. Cookies ke pula. cookie Kek. orang tambah. Cookie orang Okay. Kalau pada aku lah yang sebenarnya paling terjejas teruk ialah orang yang kerja freelance. Macam adik aku, dia ajar muzik tau dekat Yamaha kan. Adik aku mengajar muzik. So dia pun dia terjejas teruk. Adik aku sangat risau pasal COVID ni sebab dia dah nak kahwin. Oh. Semua. So, aku rasa sebenarnya ramai orang freelancer macam orang yang do the art scene lah macam adik aku kan, music scene macam dia join brass band, dia join benda-benda macam tu. So dia punya pendapatan dia berkurangan. So I don't know how, but maybe aku cakap maybe kau boleh buat live dekat YouTube ke apa ke, aku tak tahu. Mungkin itulah caranya untuk support orang yang art macam ni. Ada seorang member kita dekat komen, dia kata kena cari pasaran tempatan, cari apa yang tak ada di kejiranan sendiri. Ni okey, ni benda ni menarik sebab aku perasan di Facebook kita dah banyak ada grup-grup bandar ataupun grup-grup kawasan. Grup warga Ampang lah, grup warga Hulu Langat lah, grup apa benda tu semua kan. Grup peluang. Grup keluang ada. Jadi grup ni semua ialah komuniti kecil setempat tau. So apa yang member aku bagi cadangan ni bagus, Nur Haizat bagi ni. Bagus, dia kata cuba cari tengok dekat dalam dekat tempat sendiri tak ada. Dan kita mungkin duk fikir dulu, kita fikir ni aku nak kena round ke, tengok apa yang tak ada. Tak, korang masuk je grup bandar korang tu, korang tengok je lah apa yang orang jual, apa yang tak ada, apa benda semua, dan jual. Okay, aku rasa aku ada solution yang very important and very good juga, whereby kalau kau kena bantu pekerja kecil, orang yang ada gerai ni, digitalize them. Okay, kau kena terpaksa ajar dia orang sedikit sebanyak, because that's the way to go. Kalau dia orang lagi tertinggal, dia orang terlambat. So bantulah dia orang ni macam mana buat start Facebook page untuk dia orang, ajar dia orang. Aku buat benda tu dekat review for free sebab benda ni kena buat. Kalau tidak, I don't think benda ni lagi 3-4 bulan. Benda ni kalau lagi setahun mampus bye. So kita kena start around us. Kau pergi tengok orang gerai tu offer. Kalau kau nak buat duit pun why not, but ajar dia orang how to open a Facebook page and Instagram, take orders. Benda ni is very critical aku rasa. Benda ni tak ada siapa nak ajar, and orang yang nak ajar pula sekarang 3,000 untuk masuk kursus 2 hari Facebook, lepas tu ajar benda merepek macam ni semua, tak payah. So aku ajar mak bapak aku lah cara nak guna Facebook sebab nak jual sayur-sayur dekat rumah aku ni. And so aku kat rumah tanam sayur. So tapi sayur belum besar lagi, tapi dah besar nanti kita orang akan start promote jual pakai Facebook lah. So kalau nanti aku dok iklan sayur ke buah ke apa, jangan marah lah. Okay, tak apa lah. Aku pun nak jual benda lain. Aku baru dapat madu dari Yaman. So aku nanti jual. Just iklan sikit je, sorry. Ya, ada juga yang ambil kesempatan ni konotasi dia negatif sikit kan. Ambil peluang. Kalau aku yang ambil peluang masa PKP tu, sebab dia dekat kawasan Putrajaya, dia buat apps untuk orang-orang yang nak jual. Macam kan kau kata tadi kan, maksudnya macam tengok kedai-kedai kecil yang benda semua kan. Instead of kita ajar dia untuk buat Facebook page ataupun dan sebagainya, antara dia kalau kawasan tu ada orang yang pandai buat apps ataupun web online store ke, boleh je sediakan untuk platform tu. Dia masuk kan. My friend did for masa PKP first for Putrajaya, apa nama apps dia, jiran kami ke jiran tetangga ke something like that lah. Tapi dia buat kedai online untuk siapa yang masak kat rumah ke apa benda ke, untuk masukkan ke tu. Tapi itu juga antara isu dia. Okay, so sekarang ni masuk kat
apa orang kata penyediaan makanan pula. Penyediaan makanan ni sebenarnya masa PKP tu kita mungkin dah tak terfikir sangatlah apa yang ada ni kita beli. Tapi one thing yang aku sebab kursus penyediaan makanan ni banyak dia punya syarat tau. Lepas tu kena ambil shot tetanus dan sebagainya kan benda. So kalau ada orang kata kawan-kawan yang mendengar, yang dengar tengah menonton, kalau ada buat bisnes makanan masa PKP tu berhasil dan sedang meneruskan lagi, cadangannya dah pergilah ambil kursus makanan ni. IKBN banyak je tempat-tempat yang buat yang kursus ni secara terbuka. So pergi daftar diri, ambil your tetanus shot and whatsoever, dapatkan sijil makanan tu untuk itulah sebab makanan ni something we put into our body kan, kita pun tak tahu dia selamat ataupun tak kan, tapi itu antara cara kita balas budi balik dengan kita tunjukkan yang kita we care for our customers lah dekat situ. And then last pasal digital presence. Digital presence ni bukan masalah kepada peniaga-peniaga kecil dan benda semua sebenarnya. Sahaja dia sebenarnya satu masalah dalam usahawan Melayu tentang kepentingan digital presence. Yes. Ada orang pernah tanya, dia kata bila engkau, sebab aku pernah buat satu promotion untuk buat website. So dia orang kata berlaku tak ni website. Aku cakap dia ada market tak, dia kata. Aku cakap market ni dia good and bad. Good dia ialah memang tak ramai SME kita yang ada website ataupun maintain website. Maknanya bila tak ramai yang ada website dan maintain website, maksudnya dia peluang besar lah untuk kita. Tapi pada masa yang sama, diorang tak maintain dan tak ada website sebab they don't even know the importance of digital presence. Yes. Di era digital ni sekarang. So aku cakap it's good and bad sebab aku tahu peluang terbuka luas, tapi bila kita pergi jumpa dengan orang yang memerlukan, kita nampak memerlukan digital presence ni, they don't want to invest. Diorang rasa macam kenapa nak kena ada apa benda ni semua kan. Jadi benda tu, I tell you, benda pertama sekarang ni orang buat bila tahu makanan viral ke, makanan sedap ke, bila orang tanya, beli kat mana? Beli kedai makcik tepi jalan. Kalau nama kedai makcik tepi jalan, kalau Google dapat jumpa ataupun kita buka website ke, apa orang kata, at least lah Facebook page kan, kita nampak benda tu, dia visual, nampak apa benda semua kan. So keinginan tu lagi tinggi lah. That's basically marketing jugalah. Benda tu antara benda yang usahawan kita kena tengok, big or small. Dan aku boleh bagi provide training lah, and aku boleh guide lah kalau siapa nak. I mean the easy way, basically semua boleh cari kat internet. Yep. Okay. So shall we wrap it up? Yes, okay. Aku dah done. This is quite good. Alhamdulillah. Nami, anything to apa ni? Aku rasa point kita dah okay. Aku rasa tak ada benda aku nak cakap lagi. Okay, nanti aku akan share kat Twitter ni once done, macam like every night lah. Okay, bye. So, okay, last shout out kepada kawan-kawan semua ialah if you guys suka apa yang kita orang buat and nampak ada pembaharuan yang boleh kita lakukan ataupun orang kata penambahbaikan, ramai adalah ini kawan-kawan yang bukan komen, bagi tahu secara orang kata personal kepada saya, they would love to see a more structured punya rancangan, more orang kata perkongsian yang lebih mendalam, tapi dalam orang kata suasana yang santai. Kita akan cuba dan actually tim ni 3 orang je. Tim ni 3 orang je. Cita-cita tinggi. Aku pun nak buat macam dengan graf, chart lah apa semua juga kalau boleh, tapi nak buat pun terbabas je, panjang. So my 2 cents ialah kita nak rebrand dia sebagai an opinion piece punya website and live magazine. So kalau ada yang berminat nak terlibat, nak bangunkan sama-sama portal My 2 Cents ni, the new My 2 Cents, boleh hubungi saya
kita boleh berbincang, dan antara yang kami perlukan bantuan ataupun kami nak sangat-sangat untuk join team kami ialah technical. Basically untuk orang handle macam ni lah, macam Zoom tadi, bayangkan 45 minit saya ni buta IT sebenarnya. So 45 minit cari macam mana nak buat live ke FB kan. Kalau tengok kan sebelum ni ada team kan, duk tekan-tekan, duk tunggu tahu okey dah live, tekan masuk jalan je kan. Ni kena buat sendiri macam benda ni kan. Tu aku baru buat background ni pun dah habis advance lah. So we need that lah on maybe on strategizing for business development and whatnot. Anything, I will welcome you guys. Just contact me. You know where to contact me. My FB is Muhammad Jamali. Don't contact Jamali Bashar. Jamali Bashar punya account tu dah obsolete dah tak tengok. So do contact me on Muhammad Jamali punya account, and we'll take from there. Alright. So okay. Terima kasih Naimi. Terima kasih Khalid. Alright, baik. Salam dan selamat beristirahat. Kepada semua yang menonton, terima kasih banyak-banyak. Kepada yang komen, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okay, salam.